Assalamualaikum dan salam sejahtera adik-adik. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami pada program hari ini. Pada sesi kali ini, kami dari kumpulan 5 akan mengendalikan slot LTK4 yang akan membentangkan tajuk pengurusan dan penjagaan komputer. Seperti slot yang sebelumnya, terdapat sesi kuis yang akan dijalankan menggunakan platform Kahoot selepas selesai sahaja pembentangan video ini. Maka diharapkan adik-adik semua dapat menumpukan sepenuh perhatian kerana soalan-soalan yang ditanya adalah berdasarkan konten dalam video ini. Jikalau semua dah ready, mari kita teruskan. Bagi slot pembentangan kali ini, terdapat 6 aspek pengurusan dan penjagaan komputer yang telah diambil kira oleh ahli kumpulan kami yang dapat dilaksanakan dengan mudah. Antaranya adalah memuat turun antivirus, mengemaskini sistem operasi komputer, membersihkan papan kekunci, membersihkan skrin monitor, membersihkan kotoran pada bahagian dalaman PC dan memantau penggunaan unit bekalan kuasa. Yang pertama, memuat turun antivirus. Memuat turun antivirus adalah salah satu kaedah yang biasa dilakukan oleh mana-mana pemilik komputer. Namun, tindakan itu sahaja belum cukup untuk menangani isu komputer dimasuki virus. Ini adalah kerana punca-punca utama sesebuah komputer mudah dimasuki virus disebabkan oleh perisian antivirus yang jarang dikemaskini selain dari memuat turun sesuatu bahan tanpa memeriksa kandungan asalnya dan termasuklah melayari sesuatu laman sesawang yang tidak disahkan keselamatannya. Cara efektif dalam memaksimalkan kapasiti penggunaan antivirus adalah dengan tidak memuat turun terlalu banyak antivirus pada sesebuah komputer. Pemilik komputer juga sewajarnya peka sekiranya perisian antivirus perlu dikemaskini dari masa ke semasa. Perbandingan antivirus percuma versus antivirus berbayar. Antivirus yang dimuat turun secara percuma sememangnya memberi sedikit kemudahan kepada pengguna kerana mereka tidak perlu membuat sebarang pembayaran. Perisian antivirus yang percuma juga kebanyakannya sudah dianggap mencukupi kerana mempunyai perlindungan asas yang baik. Namun begitu, tidak dinafikan juga bagi sesetengah situasi di mana terbukti bahawa antivirus yang dimuat turun secara percuma tidak menawarkan perlindungan virus yang selengkapnya. Kadangkala, sistem yang digunakan juga agak lambat untuk dinaik taraf, ditambah pula dengan iklan yang timbul sebagai gangguan. Slide-slide yang berikut akan mempamerkan contoh-contoh brand antivirus yang boleh didapati secara dalam talian dan sering digunakan oleh orang ramai. Mengemaskini sistem operasi Windows. Windows merupakan sistem operasi komputer yang sering digunapakai dalam pelbagai peranti yang ada pada zaman sekarang, termasuklah komputer. Penggunaannya yang meluas dan secara terbuka adalah sebab utama ia menjadi pilihan ramai. Oleh yang demikian, adalah amat penting bagi pengguna untuk memastikan sistem operasi peranti mereka itu sentiasa dikemaskini pada tahap terkini untuk mengelak berlakunya masalah dalaman. Selain penggunaan antivirus, sistem keselamatan komputer pada asalnya juga telah tersedia melalui sistem operasi Windows yang digunakan. Sekiranya pengguna sentiasa peka mengemaskini sistem operasi Windows mereka juga dapat manfaatkan features baharu yang ditawarkan oleh Windows selain dari memastikan sistem operasi komputer mereka berada dalam keadaan terbaik. Untuk pengetahuan semua, kini sistem operasi Windows yang paling baharu telah digelar sebagai Windows 11. Ia telah dilancarkan pada 5 Oktober 2021 di seluruh dunia. Sejak itu, kesemua pengguna terdahulu yang menggunakan sistem operasi Windows 10 telah diberi pilihan untuk menaik taraf sistem operasi Windows mereka kepada Windows 11 secara percuma. Menaik taraf sesebuah sistem operasi komputer bukanlah suatu perkara yang sukar. Namun, terdapat beberapa langkah yang perlu dititik beratkan sewaktu proses tersebut. Pengguna boleh akses update ini melalui butang tetapan atau button settings yang terdapat dalam sistem operasi komputer. Proses kemaskini dapat diteruskan dengan semudah menekan butang download and install.
Perlu diingatkan, pengguna tidak digalakkan untuk menutup atau restart komputer semasa proses menaik taraf ini sedang dijalankan. Membersihkan papan kekunci. Papan kekunci atau lebih dikenali sebagai keyboard merupakan peranti luaran komputer yang sering disentuh sewaktu pengguna mengakses komputer. Secara tidak langsung, ia juga akan menjadi peranti yang paling terdedah dengan kotoran luar dan dalam. Debu dan habuk adalah satu benda asing yang sering dapat dilihat melalui permukaan atau celahan butang pada keyboard. Maka, setiap pengguna sewajarnya menjaga kebersihan permukaan papan kekunci atau keyboard bagi memastikan kelancaran sewaktu menaik dan demi memelihara aspek kekemasan dan kebersihan pada peranti tersebut. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan bagi mempraktikkan amalan pembersihan papan kekunci atau keyboard dengan mudah. Pertama sekali, pengguna haruslah memastikan sambungan USB keyboard telah ditanggalkan dari unit utama komputer bagi memudahkan kerja pembersihan. Seterusnya, mereka boleh mula menanggalkan setiap keycap ataupun butang kekunci bagi memudahkan kerja pembersihan pada celahan butang kunci. Tugasan ini boleh dijalankan menggunakan keycap pula. Pastikan ia dilakukan dengan cermat bagi menjaga kualiti setiap butang kunci. Setelah selesainya mencabut kesemua butang kunci yang diperlukan, pengguna boleh teruskan kerja pembersihan menggunakan berus kecil atau air duster bagi menyembur keluar benda asing yang terdapat dalam papan kekunci. Sekiranya tiada berus kecil, penggunaan berus gigi lama juga dibolehkan bagi tugasan ini. Bagi pembersihan papan kekunci pada komputer riba pula, terdapat dua cara yang boleh dijalankan, iaitu cara kering dan cara basah. Bagi cara kering, pengguna boleh terus membersihkan permukaan atas butang kekunci dengan menggunakan berus atau tisu kering. Selain itu, mereka juga boleh memilih cotton bud atau kain microfiber kering bagi menggantikan alatan pembersihan yang tiada. Manakala cara basah pula, kerja pembersemian dan pembersihan boleh dilakukan dengan menyapu sanitasi pada permukaan keseluruhan papan kekunci. Pastikan sanitasi yang digunakan adalah pada jumlah yang cermat bagi mengelakkan sebarang kerosakan pada motherboard komputer riba. Setelah itu, gunakan kain microfiber yang kering bagi menggelap permukaan tersebut hingga kering. Selain dari cara yang dinyatakan, adik-adik boleh lihat pada video slide yang berikut untuk cara lain yang mudah dan kreatif. Yang keempat, bersihkan skrin monitor. Selain keyboard, skrin monitor juga merupakan peranti luaran komputer yang paling terdedah dengan keadaan persekitaran. Jadi, tidak heranlah jika permukaan skrin akan seringkali terdedah dengan debu ataupun habuk. Ia kerap kali terjadi berpunca dari persekitaran sekeliling dan sikap pengguna yang malas melakukan pembersihan secara berkala pada skrin monitor. Penjagaan dan pembersihan skrin monitor ini adalah sangat penting dalam memastikan keselesaan pengguna di samping memastikan tiada penyakit yang dapat tercetus dari skrin yang berhabuk, selain dari memastikan skrin sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Antara cara mudah untuk membersihkan skrin monitor adalah dengan menggunakan kain microfiber bagi mengelap skrin kerana materialnya yang mudah serap habuk dan minyak. Sekiranya ingin menggunakan sebarang bahan basah, pastikan anda tidak menggunakan bahan yang boleh menghakis seperti alkohol ataupun amonia. Sebaliknya, sudah mencukupi bagi pengguna untuk titiskan air bersih pada kain tersebut bagi menghilangkan kotoran atau habuk yang degil. Pastikan skrin dibersihkan secara cermat dan berhati-hati untuk mengelakkan sebarang kerosakan pada skrin. Pada slide yang berikut, akan dipaparkan video tutorial penjagaan skrin yang mudah untuk
untuk dituruti. Okey, jadi hari ini saya akan ajar anda macam mana nak cuci skrin MacBook ataupun laptop anda yang kotor macam ni. Pertama, anda perlukan kain microfiber. Pastikan kain microfiber anda itu adalah lembut seperti ini. Kemudian semangkuk air. Kemudian anda perlu letakkan laptop ataupun MacBook anda seperti ini. Dan kemudian sapu-sapu yang hilangkan debu. Kemudian celup sedikit ke dalam mangkuk air dan lap secara bulatan. Slow-slow. Dan ambil bahagian kering dan lap sekali lagi dan tekan sedikit. Anda akan dapat hasil seperti ini dengan hanya menggunakan kain, microfiber dan juga air. Semoga bermanfaat. Dan itu adalah cara senang untuk cuci skrin MacBook ataupun laptop anda. Yang kelima, bersihkan kotoran pada bahagian dalaman PC. Bahagian dalaman PC atau laptop berkemungkinan merupakan bahagian paling jarang diberi tumpuan dalam aspek pembersihan. Namun, tidak dapat dinafikan bahagian dalaman juga berpotensi untuk menjadi salah satu bahagian yang paling berhabuk dan kotor bagi seseorang pengguna. Kebiasaannya, bahagian dalaman yang paling berhabuk adalah pada bahagian kipas PC dan sekeliling casing PC. Untuk makluman, komponen kipas merupakan bahagian yang paling penting bagi memastikan suhu dalaman PC berada dalam keadaan yang baik. Maka, kipas perlulah dibersihkan secara berkala supaya habuk yang terlekat pada bahagian bilah kipas tidak memperlahankan pusingan kipas tersebut. Sekiranya tidak dibersihkan, terdapat potensi untuk laptop ataupun PC pengguna untuk lebih cepat rosak kerana suhu yang tinggi. Sekiranya anda tidak mempunyai sebarang kemahiran dalam menservis bahagian dalaman PC, anda digalakkan untuk menggunakan servis yang ada di kedai komputer berdekatan. Pada slide yang berikutnya, kami akan menayangkan video di mana ia memberi gambaran sewaktu servis pembersihan PC dijalankan di kedai. Suhu komponen dan penggunaan bekalan kuasa. Suhu komponen dan kadar penggunaan bekalan kuasa merupakan salah satu aspek penjagaan yang kurang diberi perhatian oleh sesetengah pengguna. Setiap pengguna sewajarnya memastikan setiap suhu komponen berada pada had yang sepatutnya sewaktu penggunaan. Tidak kurang juga, kadar penggunaan kuasa elektrik pada komputer juga harus dipastikan berada pada tahap yang baik dan selamat untuk digunakan. Maka bagi aspek ini, anda boleh memantau keadaan suhu dan kadar penggunaan bekalan kuasa elektrik komputer dengan memuat turun aplikasi yang digelar HW Info. HW Info merupakan sebuah aplikasi mendiagnosis penggunaan kadar bekalan kuasa yang disalurkan kepada setiap komponen. Melalui proses ini, penggunaan bekalan kuasa dan juga suhu bagi setiap komponen dapat dicatatkan dari masa ke masa. Bacaan melibatkan komponen seperti RAM, CPU dan kad grafik dapat dipamerkan. Aplikasi ini dapat dimuat turun dari laman sesawang rasmi HW Info. Setelah selesai dimuat turun, anda boleh jalankan program tersebut bagi memulakan proses diagnosis. Setelah proses diagnosis selesai, keputusan diagnostik suhu dan kadar penggunaan bekalan kuasa komputer akan terpapar dan memberi gambaran kepada pengguna tentang keadaan suhu dan bekalan kuasa semasa sesuatu komputer. Selain itu, anda juga boleh melakukan perkara-perkara berikut bagi mengawal suhu penggunaan dan punca bekalan kuasa komputer. Pengguna boleh menyediakan sistem pengudaraan yang baik dengan menggunakan
kipas dan memastikan kedudukan komputer berada dalam ruang yang terbuka. Tidak lupa juga, pengguna digalakkan untuk menghadkan penggunaan pelbagai aplikasi secara serentak dalam jangka masa yang lama kerana ia mampu meningkatkan suhu CPU komputer. Akhir sekali, pengguna hendaklah memastikan suis utama bagi komputer tidak digunakan bersama dengan peralatan lain bagi mengelakkan situasi leaking current. Selain dari memastikan unit bekalan kuasa iaitu power supply yang digunakan adalah selamat dan disahkan kualitinya. Sekian, sampai di situ sahaja pembentangan kami. Syabas dan terima kasih kerana sudi menumpukan sepenuh perhatian pada slot kali ini. Semoga dengan tumpuan yang anda berikan, anda sudah dapat bersedia untuk menjawab sesi kuis yang akan diadakan sebentar sahaja lagi. Good luck adik-adik!